Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 11 Julai 2020 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg telah menerima kunjungan hormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan hormat pertama Datuk Saifuddin selepas dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dalam kunjungan hormat itu juga beliau telah memaklumkan mengenai perancangan dan keputusan Kerajaan Persekutuan memilih Sarawak sebagai tuan rumah kepada sambutan Hari Malaysia 2020 pada tahun ini. Sementara itu, dalam sidang media Hari Malaysia dan Majlis Pelancaran Logo Bulan Kebangsaan di Kuching pada Jumaat, Saifuddin turut memaklumkan Sibu telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia tahun ini. Katanya antara program yang telah dan akan diadakan ialah sambutan ulang tahun Rukun Negara, pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020. Pelancaran program-program utama Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, yang pertama sekali ialah oleh kerana tahun ini ulang tahun ke-50 Rukun Negara, jadi semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Kemudian pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang akan diadakan pada 28 hari bulan Julai di Putrajaya dan di setiap ibu negeri termasuk di Kuching juga. Kemudian sambutan Hari Kebangsaan 2020 ialah pada 31 Ogos. Yang ini tidak ada perarakan, tidak ada yang seperti biasa, tetapi RTM ada satu produksi yang akan disiarkan pada pagi 31 Ogos itu supaya seluruh rakyat Malaysia boleh menonton suatu acara yang tentulah dibuat dengan cara tertentu untuk meraihkan di tarikh 31 Ogos. Dan sambutan Hari Malaysia pada 16 September sudah diputuskan pertamanya diadakan di Sarawak, dan pagi ini sudah diputuskan yang tempatnya dipilih oleh Kerajaan Sarawak ialah di Sibu. Program-program lain yang akan diadakan juga ialah Info on Wheels Merdeka, IOW Merdeka, Merdeka at Community, pertandingan pidato kenegaraan, pertandingan pengisahan kenegaraan, pertandingan fotografi Klik at Merdeka yang akan bermula pada 16 Julai hingga 16 September 2020. Dalam sidang media sama, Datuk Saifuddin yang juga pengerusi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 memberitahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 1 Julai lalu telah bersetuju dengan tema Malaysia Prihatin bagi sambutan tahun ini. Perkataan yang dipilih ialah Malaysia Prihatin. Malaysia membawa pengertian bahawa seluruh rakyat Malaysia turut bersama-sama dengan kerajaan memerangi COVID-19, dan ini meliputi semua penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, NGOs maupun orang perseorangan, dan tentulah dengan special mention kepada frontliners yang berhempas pulas bertungkus lumus menangani COVID-19 ini. Perkataan prihatin pula menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat yang ditunjukkan melalui inisiatif-inisiatif termasuk inisiatif prihatin, penjana dan sebagainya yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Ujar beliau, logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 pula berbentuk hati dan setiap cirinya mempunyai maksud tersendiri. Rasional logo ini berbentuk hati melambangkan keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat berbilang kaum. Warna biru tua yang digunakan itu melambangkan kesatuan hati rakyat Malaysia yang berbilang kaum
yang hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Bulan Sabit itu bersesuaian dengan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Bintang 14 itu merujuk kepada 13 negeri dan kerajaan persekutuan. 7 jalur merah putih ini mengambil inspirasi, semua ini mengambil inspirasi daripada bendera Malaysia, jalur gemilang. Jalur itu menunjukkan terjalinnya keberanian dan ketersediaan dalam menghadapi segala rintangan dengan keikhlasan dan kesungguhan. Kemudian ada tunjuk macam bunga raya yang membawa negara menuju ke mercu kejayaan, dan ada 5 titik merah. Itu adalah sebagai simbolik kepada 5 kelopak bunga raya yang menggambarkan juga 5 prinsip rukun negara yang kebetulan pada tahun ini adalah ulang tahun ke-50 rukun negara. Dalam pada itu, Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom menjelaskan sambutan Hari Malaysia 2020 di Sibu nanti akan diadakan dalam suasana tertutup mengikut prosedur operasi standard SOP berikutan penularan COVID-19. Dan kita telah memilih bandar Sibu, dan juga dalam keadaan pandemik ini kita terpaksa memenuhi kehendak-kehendak SOP. Oleh itu telah pun diputuskan kita mengadakannya dalam keadaan tertutup, berarti dalam enclosed maybe hotel. Kalau selalunya kita adakan di ruang terbuka, susah mengawal crowd ataupun orang-orang yang datang. Katanya Sarawak diberi penghormatan sebagai tuan rumah untuk 2 kali berturut-turut selepas Bandaraya Kuching pada tahun lepas. Tambah beliau, Hotel Kingwood di Sibu merupakan senarai tempat untuk diadakan sambutan Hari Malaysia itu nanti. Berikut pula, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Haji Talib Zulkifli menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Ketua Polis Johor yang baharu, Datuk Khaw Kok Chin, di pejabatnya pada Jumaat. Datuk Khaw sebelum ini memegang jawatan Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA. Beliau aktif dalam menganjurkan pelbagai program membudayakan integriti, anjuran bersama Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union Sarawak. Beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Johor pada 6 Mei tahun ini. Seterusnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di setiap kampung akan diberi peranan melaksanakan projek berjumlah RM200,000 ke bawah. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul berkata, struktur dan cara pelaksanaan projek itu nanti akan dibentangkan dalam mesyuarat di peringkat bahagian pada 13 Ogos nanti. Dan saya harap dengan metod yang baru ini, saya harap banyak projek-projek kecil dapat dilaksanakan dengan segera yang melibatkan pemimpin-pemimpin kampung sendiri. Jadi ini perkara ini amat penting, kena kerajaan negeri memandang serius terhadap banyak projek rakyat yang tertunda disebabkan oleh MCO selama 4 bulan. Dan kebanyakan projek ini yang kecil-kecil kita tidak bukan memerlukan kajian teknikal yang terlalu rumit saja, jadi maka projek kecil ini diserahkan kepada pejabat daerah dan melalui agensi-agensi di peringkat daerah untuk melaksanakan, supaya projek-projek yang hanya mengambil masa 2 atau 3 bulan untuk diselesaikan. Semasa mempengerusikan mesyuarat penyelarasan projek di kawasan Dun Semop pada Jumaat, Abdullah turut menyentuh isu mengenai pihak agensi memohon wakil rakyat untuk membawa ke peringkat kementerian projek-projek yang tidak mencukupi dari segi kosnya. Sekian bersama saya Vivi Mirza dan kru penerbitan. Ikuti berita berikutnya pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui UKAS channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.